Sebab itulah dalam soal kita hari ini mengikuti sunnah Nabi, dalam mencintai Nabi SAW, maka apa yang kita nak ialah kita ni diakui sebagai umat Nabi dan layak menerima syafaat Nabi, kemudian dapat bersama Nabi SAW di dalam syurga. Itu matlamat kita. Kenapa kita perhebatkan, bertegas dalam soal sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi? Kerana orang yang layak menerima syafaat Nabi ialah orang yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak sebagai orang yang dihalau daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana adanya orang yang nak mengaku umat tapi dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang berhujah kata, oleh kerana tu sebab itulah kita dah buat maulud ni. Maulidur Rasul ni dah sambut Maulidur Rasul, buat perayaan, haflah, berarak sana, berarak sini, buat jamuan sana, jamuan sini. Soalnya mencintai Rasul ialah dengan mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya ialah dengan melihat apa yang dibuat oleh para sahabat-sahabatnya dalam ikutan terhadap sunnah. Kalau kita nak mendakwa kita adalah orang yang sayang kepada Nabi, maka tidak ada orang yang lebih sayang kepada Nabi nak dibandingkan dengan para sahabat. Sewaktu seorang tentera Islam nak dibunuh, Zaid bin apa tak ingat Ustaz, di kampung Quraisy di Mekah, waktu dia disalib di tengah-tengah padang pasir, kemudian datang pembesar-pembesar Quraisy, kamu mahukah aku tukar kamu dengan Muhammad? Muhammad duduk di sini, kamu balik ke rumah. Dia kata, aku tak mahu Nabi Muhammad disakiti walaupun tertusuk dengan satu duri. Sehingga Abu Sufyan pada masa itu mengatakan, aku tidak melihat satu golongan atau satu kawanan, satu kelompok manusia yang lebih sayang kepada sahabat dia berbanding dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kecintaan mereka terhadap Rasulullah jauh melampaui kecintaan yang apa kita rasa pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama mereka mengagungkan sunnah Nabi lebih daripada menyambut sejarah berkaitan dengan Nabi. Dan sesungguhnya satu fakta yang mungkin kita dah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu, apabila dikaitkan dengan soal Maulidur Rasul, tarikh kelahiran Rasulullah ataupun disebut sebagai 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal memang banyak perkara berlaku padanya. Adanya waktu Nabi SAW sampai ke tengah-tengah kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Hijrah tidak berlaku pada bulan Safar. Nabi keluar daripada Mekah akhir bulan Safar, 27 Safar, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari, 27, 28, 29. 1 Rabiul Awal Nabi keluar ke Madinah berjalan selama 8 hari sampai pada 8 Rabiul Awal di Quba. Duduk di Quba 4 hari, 8, 9, 10, 11. Hari ke-12 Nabi bergerak sampai di tengah-tengah kota Madinah yang hari ini padanya ada Masjid Nabi. Nabi sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini secara ittifaq di kalangan ahli sejarah. Juga 12 Rabiul Awal yang ittifaq di kalangan ahli sejarah ialah hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah, itu tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepakat mengatakan bahawa lahir pada tahun Gajah dan juga pada bulan Rabiul Awal dan juga pada hari Isnin. Tetapi tidak disepakati pada tanggal berapa Rabiul Awal. Lalu dibuat kajian menurut falak, ilmu falak. Kalau kita kata nak kaji macam mana, 1400 tahun dulu kaji payah, merujuk kepada tarikh 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Hari apa tu? Hari Arafah Hajjatul Wada', jatuh pada hari Jumaat. Begitu juga hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Hari apa tu? Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kalender ini, hari yang berlaku padanya, maka dibuat kajian bahawa hari Isnin
bulan Rabiul Awal tahun gajah ada 4 kali. Isnin yang pertama 2 Rabiul Awal. Isnin kedua 9 Rabiul Awal. Isnin ketiga 16 Rabiul Awal. Isnin keempat 23 Rabiul Awal. Jadi hari Isnin Rabiul Awal tahun gajah tak ada 12 Rabiul Awal. Upaya Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum mentarjihkan bahawa Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal tahun gajah. Dan dibuat kajian juga menyetujuinya seorang pakar falak dari Mesir, Mahmud Pasha, nama dia Pasha, dan juga boleh rujuk kepada laman web Jabat Mufti Negeri Melaka, buah jabatan falak syar'i dia. Juga mentarjihkan bahawa 9 Rabiul Awal tahun hari Isnin, yang kedua ialah 9 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi dalam soal ni bila dia katakan kenapa semua ni tidak sabit, tidak kukuh dalam sejarah, walhal sahabat dulu hidup dengan Nabi, walhal dia boleh tanya sepupu Nabi, dia boleh tanya anak-anak Nabi, dia boleh tanya pak saudara Nabi, dia boleh tanya Al-Abbas, dia boleh tanya Abu Ali bin Abi Talib, dia boleh tanya banyak pak saudara Nabi, dan semua saudara mara Nabi duduk Mekah, takkan dia orang ni tak boleh bagi tahu. Tetapi yang dimaksudkan atau dibuat kesimpulan bahawa mereka tidak mementingkan sejarah kelahiran dan mereka mementingkan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih teruk lagi ada yang mengaitkan dengan sambutan Maulidur Rasul kepada kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang kebanyakannya adalah golongan Batiniyah yang menyambut bukan sekadar maulid Nabi, maulid Husain, maulid Hasan, maulid Fatimah, dan banyak maulid. Mereka ni adalah golongan yang sukakan kepada perayaan. Dan lebih berat lagi lepas daripada tu, ada yang mendakwa bahawa golongan yang memperkenalkan 12 Rabiul Awal menyambut kelahiran adalah sebenarnya orang yang bergembira dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bergembira bahawa Nabi sudah wafat. Dan mereka ini adalah orang yang tak berapa setuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan mereka ini adalah golongan-golongan ekstremis daripada Rafidah yang meninggikan Ali sebagai rasul lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang mengangkat Ali ni selayaknya jadi rasul lebih daripada Muhammad, golongan inilah yang bergembira dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengaitkan sambutan itu sebenarnya dikaitkan dengan kegembiraan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun perlu untuk kita memahami sejarah, mengkaji, mempelajari dan mendapat yang tepat berkenaan dengan kehidupan dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terpandu ke arah apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seasa ada lebih rezeki pada malam ni, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang baik atau tidak baik dan kelemahan Ustaz sendiri.